KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid di rumah. Saya harap anda semua sihat-sihat belaka. Hari ini mata pelajaran kita begitu menarik. Tentunya kita sedang menonton siaran Didik TV KPM. Dan kenapa saya cakap mata pelajaran kita begitu menarik? Kerana ilmu yang kita akan dapat hari ini sangat berguna untuk kita guna hari ini, esok dan masa hadapan. Dalam slot sukses SPM 2022 ini, sama-sama kita akan belajar mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Bersama saya Hanif Sean dan juga guru penyampai kita. Kalau nak tahu siapa, jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Baiklah, kita sudah saksikan profil guru kita, tentunya ialah Cikgu Alwardah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu Wardah, apa khabar hari ini Cikgu? Ya, alhamdulillah sihat. Sangat bertuah hari ini dapat bersama dengan Hanif. Alhamdulillah, saya pun rasa sangat bertuah bersama Cikgu Wardah kita. Dan Cikgu, sebenarnya bersama kita ada juga juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Nazri. Assalamualaikum Cikgu Nazri. Cikgu Nazri, hari ini bersemangat sama-sama kita nak belajar mata pelajaran ni. Cikgu Nazri pun dah tunjuk dah ada di situ, begitu bersemangat. Baiklah Cikgu Wardah, saya akan sebenarnya tertanya-tanya mengenai topik ini. Saya rasa sangat menarik, betul tak? Ya, betul Hanif. Terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sidang penonton yang dikasihi sekalian, khususnya kepada anak-anak didik saya yang mengambil mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik yang berada, sama ada yang berada di Shah Alam, di Johor Bahru maupun di Pengkalan Cepa, Kelantan. Jadi harapannya semoga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sudah tentunya bersama saya Cikgu Wardah. Okey Hanif, sebenarnya mata pelajaran ini ialah mata pelajaran yang sangat menarik, iaitu mengenai penjagaan warga emas, bagaimana cara untuk mengendalikan warga emas dari segi emosi, psikologi, fisiologi dan juga bagaimana untuk memastikan kelangsungan kehidupan warga emas kita dalam keadaan yang sejahtera. Saya setuju Cikgu. Semua itu sangat penting Cikgu. Dan tadi Cikgu ada sebut murid-murid Cikgu kat merata-rata di Malaysia Cikgu. Betul. Cikgu ada juga 4 anak murid bersama kita hari ini dalam talian Cikgu. Ya, hari ini saya bawakan 4 orang murid saya, iaitu dari SMK Seksyen 24-2 Shah Alam. Mereka sedang berada di Alam Maya. Okey, kita perkenalkan dulu murid-murid saya. Okey, yang pertama, sila perkenalkan diri. Murid pertama, Alia. Hai, nama saya Nur Alia Nazila. Ya, Alia. Alia bersama kita pada hari ini. Okey, seterusnya dipersilakan Syahira. Hai, nama saya Syahira Anis. Syahira, Okey, seterusnya kita ada 2 orang jejaka. Jejaka pertama, silakan. Siapa Cikgu? Minor ke? Nama saya Adam. Adam. Ya, Adam Haris Okey, dan yang keempat? Hai, saya Mio Arif. Okey, Mio Arif Okey, jadi mereka ini ialah murid-murid saya dari SMK Seksyen 24-2 Shah Alam. Okey, jadi khususnya buat penonton serta murid-murid yang dikasihi dan juga Hanif Jadi hari ini kita akan mempelajari satu topik yang saya katakan sangat menarik tadi kerana berkaitan sangat rapat dengan kehidupan kita, iaitu tajuk kita keperluan asas fizikal warga emas. Okey, mengapa topik ini saya kemukakan semula sebagai ulang kaji ialah kerana topik ini berkaitan dengan pembelajaran sepanjang hayat, di mana kita akan menitik beratkan tentang keperluan asas yang berkaitan dengan warga emas Hanif, iaitu kebersihan diri, eliminasi, makanan-pemakanan dan juga tentang pengurusan tidur yang lebih sejahtera di kalangan warga emas. Jadi pada hari ini walaupun ianya ulang kaji, namun ianya sangat kita titik beratkan kepada murid-murid dan khususnya kepada kita semua selaku penjaga warga emas dalam kehidupan kita.
Okey, jadi tujuan utama modul ini ialah untuk memberi kefahaman dan juga kemahiran kepada murid supaya murid-murid ini terdedah untuk melakukan aktiviti-aktiviti penjagaan warga emas yang melibatkan keperluan fizikal dan juga aktiviti harian, ya. Okey, apa yang telah mereka lakukan semasa di bengkel. Jadi saya kaitkan hari ini ulang kaji yang lebih berfokuskan kepada pentaksiran amali yang telah dijalankan semasa di bengkel, iaitu perkara pentaksiran yang berkaitan dengan langkah kerja seperti penjagaan kebersihan diri, mencuci tangan, memandikan warga emas, ya. Pentaksiran ini mereka jalankan di bengkel bersama dengan rakan-rakan mereka. Penjagaan oral, bagaimana untuk memboros gigi palsu, ya Hanif, ya, dan juga tuan-tuan dan puan-puan, serta pelaksanaan melakukan dandanan, iaitu penjagaan kuku, rambut, seterusnya penjagaan bagaimana untuk menguruskan diri, ya. Kemudian langkah kerja mengukur antropometri, iaitu mengambil berat badan, ukur tinggi, mengukur BMI, menyuap makanan dan juga eliminasi. Okey, namun pada hari ini saya lebih tekankan kepada 4 pentaksiran amali yang difikirkan begitu sinonim dengan peranan kita sebagai penjaga supaya kita lebih cakna tentang penjagaan warga emas. Okey, dan apa yang menariknya dalam modul 4 ini ialah selain daripada langkah kerja yang banyak, ya Hanif, yang juga melibatkan peralatan-peralatan serta bahan yang digunakan. Antaranya, okey, ini gambar apa ni? Kita tanyakan murid dulu. Ya, gambar apa yang terpapar dalam skrin? Alat yang kita gunakan di bengkel. Okey, boleh jawab? Dressing stick. Ya, dressing stick. Ini mereka mahir menggunakan, ya. Okey, seterusnya alatan kedua. Okey, sila jawab. Boleh jawab segera? Pencangkuk butang. Yes, pencangkuk butang. Tepat sekali, ya. Mereka berkemahiran mengendalikan peralatan ini. Okey, peralatan seterusnya. Ini penting dia, cikgu. Ya, Syahira, kerusi komod, ya. Kerana ada satu besen di bahagian bawah, kerusi roda. Okey, seterusnya peralatan apa ini? Okey. Urinal and bedpan. Yes, urinal dan bedpan. Okey, seterusnya. Seterusnya gambar. Ya, peralatan adaptasi untuk makan dan minum. Dan yang terakhir ialah kerusi roda, Adam. Sebenarnya ada lagi beberapa peralatan lain yang kita gunakan yang tidak termasuk dalam peralatan ini, ialah peralatan yang kecil-kecil lah, ya. Jadi ini kita bawakan peralatan yang lebih dominan digunakan semasa di dalam bengkel, ya. Okey. Baik, cikgu, saya rasa ini semua begitu menarik dan juga sangat penting. Cikgu, kalau saya boleh berkongsi sikit, saya juga sebagai seorang ahli fizioterapi, terus terang semua peralatan ini begitu penting seperti cikgu kita katakan tadi untuk menjaga dan juga menggembirakan kita punya mereka yang kita jaga dan kesejahteraan mereka, ya cikgu. Baiklah, maka nanti kan pastikan kita betul-betul bagi tumpuan ni sebab benda-benda ini semua sangat penting, insya-Allah berguna untuk kita di masa hadapan. Dan sekarang kita akan berehat sebentar, pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton siaran Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot Sukses SPM 2022 dan mata pelajaran yang kita belajar ni sangat penting, sangat menarik, iaitu gerontologi asas dan geriatrik. Hari ini topik kita juga sangat menarik, iaitu keperluan asas fizikal warga emas. Kita akan memberikan fokus kepada satu langkah kerja yang Cikgu Wardah akan kongsi bersama-sama dengan kita, ya Cikgu? Ya, betul Hanif. Baik, silakan Jadi Cikgu. seperti yang telah saya janjikan sebentar tadi Hanif, dan juga sidang penonton sekalian. Okey, kali ini kita akan lebih berfokus pada pentaksiran amali yang telah murid-murid jalankan, ya, di bengkel. Namun pentaksiran ini perlu dititik beratkan kerana penjagaan langkah keselamatan, ya, dan amalan keselamatan yang perlu murid praktikkan dengan betul. Okey, kita pergi pada langkah kerja yang pertama, iaitu langkah kerja menyuapkan makanan kepada warga emas. Jadi sebagaimana kita tahu, aktiviti makan ni ialah satu perkara yang perlu penjaga ambil tahu dan cakna tentang cara bagaimana untuk memberi makan, kerana ianya penting untuk warga emas bagi menjamin pemakanan yang bernutrisi, ya. Okey, jadi teknik menyuap makanan juga perlu
ya diamalkan oleh murid-murid dan juga kita semua ya sebagai penjaga dan kita semua sebagai anak ya sebagai cucu untuk orang yang kita sayang dalam kehidupan kita ya. Okey, jadi teknik menyuapkan makanan sebenarnya perlu teliti dijalankan apabila bersama dengan warga emas ya. Jadi dalam langkah kerja kami sebenarnya terdapat 3 langkah, 3 step ya, 3 kaedah, iaitu yang pertama langkah kerja sebelum, kedua langkah kerja semasa dan seterusnya langkah kerja selepas. Okey, bagi teknik menyuapkan makanan, langkah kerja sebelum, kita memang telah membiasakan murid ya dengan amalan ini, iaitu mencuci tangan untuk penjagaan kebersihan. Seterusnya memberitahu warga emas. Itu memang antara praktikal yang perlu diaplikasikan ya sebelum setiap langkah kerja dimulakan. Okey, jadi daripada langkah kerja sebelum yang terpapar dalam skrin ya, penjaga mencuci tangan sebelum menyuapkan warga emas. Kemudian untuk kedudukan warga emas, posisi warga emas adalah sangat penting, iaitu warga emas berada dalam keadaan duduk menegak kan. Kemudian dalam keadaan kepala memang arah ke hadapan, cenderung ke hadapan, bukanlah arah ke bawah atau sengit ya ke kanan kiri. Kerana keadaan atau posisi sebegitu akan mengganggu proses warga emas makan dan juga makanan masuk ke dalam esophagus saluran pemakanan ya. Dan bagi warga emas yang kita jaga yang mengalami stroke ya, angin ahmar, jadi kita perlu kenal pasti bahagian mana kecenderungan ke keadaan mereka ya. Jadi sekiranya mereka mengidap angin ahmar, condongkan kepala sedikit ke bahagian otot yang kuat supaya proses untuk menelan dan mengunyah dapat dijalankan dengan lancarlah ya semasa warga emas mengunyah. Okey, seterusnya kita perlu membersihkan mulut warga emas, memakaikan gigi palsu dan aspek kebersihan memang sangat dititik beratkan ya. Okey, langkah kerja semasa itu sebab saya katakan proses ini sangat penting kerana kedua-dua pihak memainkan peranan ya. Penjaga apabila membawa makanan, diletakkan makanan tersebut di hadapan warga emas. Untuk apa Hanif? Nak bagi berselera. Ya, nak bagi selera. Orang kata untuk naik bau kan. Untuk ambil bau. Tak tahu yang disuapnya apa. Ya, betul kan. Macam murid-murid kita juga kan, dah lapar kita letak makanan, tentulah rasa lapar kan. Okey, jadi kemudian untuk warga emas kita kena hancurkan makanan. Hancur supaya lebih senang dikunyah, terutama bagi warga emas yang mengalami stroke ya. Kemudian menyuapkan makanan dalam kuantiti yang kecil, ambil sedikit-sedikit, menyuap dalam keadaan kita mesra. Mesra dan cuba menggembirakan hati warga emas sambil makan, sambil kita bersembang, berkomunikasi ya. Jadi keadaan itu boleh menggalakkan warga emas untuk selera makan ya. Dan selepas itu kita boleh galakkan juga warga emas mengunyah sekiranya warga emas yang mengalami stroke ya. Tapi kita beri juga makanan yang lembut. Kita boleh juga ya sebagai penjaga kita gunakan jari untuk mengawal ya pergerakan kunyahan dengan memegang pipi warga emas ya untuk memastikan makanan dapat dikunyah dan ditelan dengan baik ya. Dan sambil itu kita selang-selikan dengan minuman. Okey, itu yang perlu kita tahu dalam teknik menyuap makanan ya. Okey, dan kita telah mengulang kaji tentang langkah, okey, langkah-langkah menyuapkan makanan. Okey, kita pergi pada soalan. Okey, murid-murid ya. Dah ready? Tadi kita dah tahu tentang langkah menyuapkan makanan. Okey, kita akan pergi pada soalan latihan ya. Okey, daripada langkah kerja yang kita buat, biasanya soalan juga berbentuk seperti hands on ataupun praktikal ya. Jadi daripada soalan yang pertama ini ialah soalan bentuk bahagian A di mana murid perlu menyusun langkah kerja mengikut susunan yang betul ya dengan berpandukan arahan yang diberi. Okey, kita lihat pada soalan 1 ya. Okey, saya highlight di sini. Raja 1 menunjukkan langkah kerja menyuap makanan. Okey, kita highlight menyuap makanan. Ini ialah aktiviti yang kita jalankan. Dan gambar juga memainkan peranan ya murid-murid. Okey, kemudian daripada gambar aktiviti menyuap makanan, kita cari kata kunci di bahagian ayat arahan dan kemudian kita highlight ya. Jadi A, B, C, D, E ialah kaedah untuk menjawab ya, dan kita punya kata kunci ialah menyuapkan makanan ya. Okey, seterusnya dipaparkan juga jadual untuk penyertaan langkah kerja. Daripada penyertaan langkah kerja ini murid perlu menyusun ya. Okey, jadi diberikan soalan ya. Okey, soalan ini.
Apa soalannya? Susun langkah kerja mengikut urutan yang betul. Ya, dengan menulis A, B, C, D, E. Okey, siapa nak jawab soalan ini? Persilakan. Cikgu, saya nampak Alia. Oh, Alia dari tadi dah tak sabar dah dia. Okey, Alia. Silakan Alia. Kita mulakan dengan langkah apa, Alia? Kita akan susun berpandu kepada langkah 1 dan langkah 5. Langkah terakhir. Langkah pertama, langkah akhir untuk menentukan permulaan dan akhir. Okey, mana apa jawapannya? Okey. Langkah pertama C. Apa ayatnya? Memastikan warga emas dalam keadaan duduk. Menegak. Menegak dengan kepala cenderung ke hadapan. Yes. Okey, kita tengok jawapan. Ya, betul. Tepat sekali. Okey, tadi langkah 1 tidak dapat kita kenal pasti. Seterusnya, langkah 5. Okey, langkah terakhir. Langkah 5 E. Menggunakan jari untuk merasakan pipi warga emas bagi menghidap angin ahmar bagi memudahkan pengunyah. Situ. Mereka dapat mengenal pasti kerana mereka melakukan aktiviti amali. Okey. Kemudian langkah kedua. Saya dah terberi jawapan. Kedua. Langkah 2 D. Ya. Meletakkan makanan berhampiran dengan warga emas. Ya, betul. D. Seterusnya. Langkah ketiga A. Menghancurkan makanan jika perlu. Ya. Langkah keempat B. Menyuap warga emas perlahan-lahan dengan mesra. Ya, okey. Tahniah Alia, betul semua ya. Berempat markah di situ, 5 markah di situ ya untuk soalan yang pertama. Okey, bagus. Kita pergi pula soalan yang kedua. Tadi kita dah tahu bagaimana cara untuk menyuapkan makanan. Okey, kita pergi pada latihan yang kedua. Okey, siapa yang akan jawab soalan yang kedua berbentuk mengkategorikan ya dengan menulis ABC. Okey, dipersilakan Mio. Okey, soalannya kita highlight dulu. Apa yang perlu kita highlight kata kunci di sini? Jenis makanan. Yes, okey. Jenis makanan yang diambil oleh warga emas ya, dipaparkan jadual mengenai jenis makanan yang diambil oleh warga emas untuk makan tengah hari. Okey. Apa makanannya? Iaitu ikan siakap rebus, sayur sup kubis, nasi putih, tom yam udang, spaghetti. Okey, apa ayat arahannya? Yang perlu kita highlight ataupun yang perlu kita garis di sini. Pilih dan kelaskan jenis makanan ya, mengikut nutrien yang betul, okey, dengan menulis A, B, C dan D dan E ya. Okey, jadi apa jawapannya? Ya, diberi jadual sebegini. Okey, apa jawapan untuk makanan yang mengandungi karbohidrat dan juga protein? Nasi putih dan juga spaghetti, cikgu. Okey, itu untuk nutrisi yang mana? Nutrien yang mana? Karbohidrat, cikgu. Ya, betul. Iaitu C dan juga E. Ya. Okey, dan protein, makanan yang mengandungi unsur protein? Ikan siakap rebus dan juga tom yam udang, cikgu. Ya, betul. Okey. Ya, ini jawapannya. Okey, tahniah Mio. Bagus. Bagus, Mio. Dapat mengenal pasti nutrien dalam makanan. Okey, terbaik. Okey, seterusnya soalan ketiga. Kita berikan peluang kepada yang lain. Okey, siapa nak jawab? Saya, cikgu. Okey, Adam, persilakan. Okey, soalan ketiga. Jadual di bawah menunjukkan tahap kesihatan. Okey, kita highlight dulu tahap kesihatan 2 orang warga emas ya, di pusat jagaan warga emas Ihsan. Okey, dan ini diberi jadual. 2 orang warga emas itu ialah Makcik Maria yang mengidap hipertensi dan juga Pakcik Sanggam yang mengidap separuh strok. Ya. Okey, kemudian soalannya, anda merupakan seorang jururunding diet. Adam seorang jururunding diet dan nutrisi. Jadi Adam perlu memberikan khidmat nasihat mengenai pemakanan seimbang. Okey, pemakanan seimbang. Cadangkan menu makan tengah hari yang sesuai untuk kedua-dua warga emas ini, Adam. Okey, diberi jadual ini. Okey, apa agaknya yang sesuai untuk pesakit hipertensi untuk Makcik Maria? Apa agaknya ciri makanan yang sesuai untuk Makcik Maria? Makanan yang kurang kanji seperti nasi perang. Oh, okey, bagus. Lagi? Apa lagi cirinya? Makanan yang bakar seperti ikan bakar. Okey. Jadi boleh bantu untuk cadangkan makanan yang sesuai untuk Makcik Maria? Sup sayur. Sup sayur sesuai kurang juga masin. Ya, kurang masin. Okey. Jadi kita cuba lihat
Jawapan lagi untuk melengkapkan menu Makcik Maria untuk makan tengah hari? Buahan seperti tembikai. Okey, kita tengok. Ini dia cadangan menu daripada Adam iaitu nasi perang, sup sayur kurang masin, ikan bakar rebus pun boleh juga tembikai, air masak kerana Makcik Maria mengidap penyakit hipertensi. Okey, seterusnya untuk Pak Cik Sanggam tadi yang mengidap separa strok. Dia boleh makan tapi mengidap separa strok Okey, apa makanan yang sesuai? Makanan yang sesuai bubur nasi. Bubur nasi Kenapa pilih bubur nasi? Kerana dia senang untuk ditelan. Ya, senang untuk dikunyah, ditelan. Okey. Kemudian, apa lagi yang sesuai agaknya? Makanan jenis macam mana? Betik, hancur. Hancur. Okey. So, apa cadangan jawapan untuk menu makan tengah hari Pak Cik Sanggam? Ayam rebus hancur. Okey. Bubur nasi. Ya. Betik hancur. Dengan jus tembikai. Okey, boleh Sesuai. Sedap. Kita lihat jawapannya. Ya, Sedap betul. bunyi menu kita Sedap hari pula ini. petang hari ini. Ya. Dengan menu-menu macam tu. Okey, bagus. Kita dengar pun kita dah berselera, cikgu. Ya, dah Letak berselera makanan dah. Di depan mereka yang kita jaga, tentu mereka berselera Ya, juga. betul. Terima kasih Adam atas cadangan menu tersebut. Nanti kita boleh sediakan Okey. Baik, cikgu, saya rasa sangat menarik apa yang cikgu kongsi hari ini. Dan cikgu, saya perhatikan cara-cara langkah-langkah untuk menyuap makanan atau untuk membantu mereka yang diperlukan untuk menyuap makanan. Tak semestinya untuk warga emas cikgu. Saya mungkin mereka yang mungkin ada penyakit-penyakit tertentu pun memerlukan bantuan ini. Ya, betul Hanif. Sebenarnya itu ialah amalan langkah keselamatan untuk mereka yang menghidap contohnya yang mengalami kecederaan warga emas. Selain warga emas mungkin ada masalah-masalah dari segi kesempurnaan fizikal. Kita boleh juga amalkan langkah kerja tersebut. Tak semestinya warga emas. Sebabnya apa yang saya ajarkan ini adalah universal untuk semua orang. Betul, cikgu. Dan juga menu-menu tersebut juga tak semestinya mereka yang ada penyakit-penyakit tertentu, kita juga boleh amalkan. Sebab rasa ini semua menu yang sihat. Saya rasa balik nanti saya nak cubalah. Antara menu-menu ini kita nak kena jaga kesihatan Dan kita akan berehat sebentar. Banyak lagi Cikgu Wardah akan kongsi bersama kita. Pastikan anda terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton siaran Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot sukses SPM 2022. Sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik. Topik kita hari ini sangat menarik iaitu keperluan asas fizikal warga emas. Guru penyampai kita pula ialah Cikgu Wardah. Macam-macam Cikgu Wardah nak kongsi ni. Dan Cikgu, saya rasa segmen ini sangat menarik. Cikgu nak kongsi sedikit mengenai dandanan. Ya, betul Hanif Okey, secara lumrahnya lah kita cikgu. manusia nak cantik kita manusia nak nampak berketerampilan okey. Jadi sebenarnya untuk warga emas juga mereka inginkan kecantikan sehingga yang cantik itu indah kan. Jadi dalam mata pelajaran gerontologi ini sebenarnya murid-murid ini dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran bagaimana untuk menjaga penampilan warga emas supaya nampak sihat, selesa kemas dipandang mata iaitu tentang dandanan. Jadi apabila disebut tentang dandanan ada beberapa aspek yang kita titik beratkan untuk menjaga penampilan warga emas iaitu tentang penjagaan kebersihan kuku, penjagaan kebersihan rambut gigi, penggunaan gigi palsu dan juga tentang penjagaan kebersihan tubuh badan dari segi bau, kebersihan mandi juga termasuk dalam dandanan. Okey, namun pada hari ini saya akan fokuskan pada pentaksiran yang berkaitan dengan penjagaan kebersihan kuku. Jadi bagaimana agaknya kita nak bantu warga emas dari segi menjaga kuku jadi sebenarnya kuku ni adalah satu anggota yang penting untuk dijaga semua orang kan mementingkan manicure, pedicure kalau di luar sana kan dalam bisnes Okey, jadi untuk warga emas sebenarnya
kita sebagai penjaga boleh memainkan peranan bagaimana untuk memastikan kuku warga emas kita dalam keadaan yang bersih, ya, dalam keadaan yang kemas, tidak mengganggu aktiviti harian mereka. Okey, jadi dalam pentaksiran amal yang murid-murid jalankan semasa di bengkel, ya, mereka melakukannya bersama pasangan, bersama kawan. Sangat menarik. Betul tak, ya, murid-murid saya? Simulasi sangat cikgu, menarik, ya. Kerana pada ketika ini mereka boleh melakukan aktiviti memotong kuku, ya. Jadi antara peralatan yang kita gunakan ialah pengetip kuku, ya, pengikir. Kita ada pengikir, boleh guna pengikir untuk mengikir kuku. Kemudian ada putik kapas, ada lotion, ada kain, ya, dan juga satu besen air untuk rendaman, ya. Jadi bagaimana untuk melakukan langkah kerja ini, Hanif? Kita ada langkah kerja. Jadi langkah kerja seperti biasa kita mulakan dengan langkah kerja sebelum, ya. Langkah kerja sebelum biasanya kita melibatkan komunikasi. Bagaimana penjaga berkomunikasi bersama warga emas, ya, dengan memberitahu, bercerita, ya, tentang kebaikan dan juga mungkin kelemahan sekiranya tidak menjaga kuku. Kemudian peralatan disediakan dengan baik dan kedudukan posisi, ya, warga emas dan penjaga bagaimana, ya, bersebelahan, berdekatan, ya, berhadapan. Itu semua ialah aspek yang kita titik beratkan dalam langkah kerja sebelum. Okey, kemudian penjaga perlu menilai, ya, keadaan kuku warga emas. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, warga emas mengalami proses kemerosotan dalam biologi mereka, ya, dalam penuaan. Jadi sudah tentu, ya, keadaan kuku warga emas berbeza dengan orang muda. Keadaan kuku mereka agak tebal, ya, keras. Okey, jadi kena penjaga ataupun murid-murid ini didedahkan bagaimana untuk menilai tekstur kuku warga emas. Jadi apabila didapati kuku tersebut keras, ya, kena rendam dahulu dalam air suam selama 10 minit sebenarnya. Jadi itu amalan langkah keselamatan. Jadi kita tidak boleh terus dapat ketip kuku terus je potong kuku warga emas, ya. Sudah tentu pelakon tersebut akan memberi satu impak sakit, kan, dan warga emas akan menolak, tak nak dah potong kuku. Jadi langkah kerja sebelum ni penting untuk memastikan aktiviti kita lakukan memberi keselesaan kepada warga emas dan penjaga. Jadi kena rendam dahulu kuku. Okey, kemudian selepas itu, dah selepas rendam, pastikan kita mengelapkan, ya, mengelapkan dan mengeringkan kuku warga emas dan jari jemari. Kemudian selepas itu barulah kita potong kuku. Sebab apa saya mendatangkan pentaksiran amali ini? Kerana kaedah memotong kuku. Sebenarnya apabila kita membantu memotongkan kuku, kita perlu potong kuku warga emas secara lurus. Bahkan untuk kita juga semua, ya. Bukannya memotong kuku dengan cara membentuk kuku mengikut, ya, mengikut kita punya bentuk jari. Itu sebenarnya adalah satu cara memotong kuku yang salah dan berisiko untuk mendatangkan kecederaan. Jadi kalau tengok daripada slide, ya, daripada paparan, okey, kuku pertama dipotong terlalu, bagaimana keadaannya tu? Ya, dipotong terlalu pendek, ya. Hampir kena bahagian kulit isi, ya. Okey. Kemudian yang kedua juga dipotong tapi secara bulat, kan. Yang kuku yang ketiga dipotong secara mengikut bentuk. Ya, mengikut bentuk. Itu sebenarnya ketiga-tiga gambar ini gambar yang memberi risiko kecederaan kepada warga emas. Dan bagaimana langkah yang betul ialah kita potong sekali secara lurus. Namun bagaimana untuk kita memastikan tidak ada bahagian yang mendatangkan kecederaan, contohnya macam kuku yang kasar, ya, kita perlu kikir. Kikir menggunakan pengikir. Ya, jadi penjaga perlu guna pengikir untuk mengikir, ya, kuku tersebut supaya menjadi sama, tidak kasar, ya. Dan juga selepas itu, inilah proses yang mereka suka. Kerana murid-murid ini boleh sapukan lotion pada kulit rakan mereka, ya, dan mereka boleh mengaplikasikan langkah untuk menyapu lotion, ya, seperti mengambil lotion dan membuat bentuk bulat, ya, pada tangan. Dan kemudian bulatan dibesarkan sehinggalah memenuhi jari jemari. Jadi kulit jadi lembut, Hanif. Melembutkan kulit, tuan-tuan, puan-puan. Ya, melembutkan kulit, ya. Ini langkah kerja yang mereka sangat sukalah, okey. Kemudian langkah kerja selepas, okey, setelah semuanya siap, maka peralatan perlu dikeringkan, dicuci, ya, dan disimpan. Dan memastikan posisi warga emas dalam keadaan yang selesa. Okey, ini ialah langkah kerja memotong kuku, ya. Mungkin ini satu ilmu baru kepada kita semua, namun kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian, ya.
Okey, sekarang kita pergi pada soalan. Langkah kerja yang nampak mudah tetapi mengundang risiko sekiranya kita tersilap langkah. Ya. Okey, soalan 1. Berkaitan dengan penjagaan kuku. Okey, siapa yang nak jawab? Ya, Syairah. Okey, Syairah. Kita tengok soalannya. A, B, C, D, E. Sambil itu saya akan highlight kata kunci. Ya. Okey. A, B, C, D dan E adalah sebahagian langkah kerja memotong kuku. Ya, namun tidak mengikut urutan. Okey, dipaparkan langkah kerjanya. Ya. Okey, A, B, C, D, E. Okey, sekarang diminta murid untuk apa dia? Ayat arahannya berdasarkan penyataan langkah kerja, pilih langkah kerja sebelum. Dia nak langkah kerja sebelum. Okay, kita bulatkan. Dan langkah kerja semasa. Kerana ini aspek yang dititik beratkan sebagai amalan keselamatan. Dengan menulis A, B, C, D atau E. Okey, so boleh bantu untuk jawab, Syairah? Okey, yang mana satu langkah kerja sebelum? Langkah kerja sebelum yang pertama B. B itu ialah ayatnya? Dengan lengkap. Okey. Ya, betul. Seterusnya yang mana satu langkah kerja sebelum? E. Sebelum E. Merendam kuku ke dalam air suam selama 10 minit. Ya, betul. Tadi kita dah terangkan. Seterusnya langkah kerja semasa? D. Mengeringkan tangan atau kaki termasuk di celah-celahnya. Ya, betul. Kemudian? C. Memotong kuku secara lurus dan tidak terlalu pendek serta gunakan pengikir kuku untuk membentuk kuku. Ya, betul. Dan yang terakhir ialah? A. Menyapukan lotion sekiranya kulit terlalu kering. Ya, nampaknya Syairah telah berjaya mengenal pasti langkah kerja sebelum dan langkah kerja semasa. Jadi untuk soalan ini tidak perlu dijawab mengikut urutan. Hanya perlu mengenal pasti langkah kerja itu bila dilakukan. Okey, tahniah Syairah. Okey, 5 markah di situ. Okey, seterusnya. Soalan yang kelima. Cikgu, nak kena betul-betul cuba ni. Ya, yang di rumah juga. Turut bersama-sama cuba untuk soalan-soalan ini. Kita ingat balik apa yang Cikgu Wardah ajar tadi. Baik, silakan Cikgu. Soalan kelima. Okey, boleh murid mana yang nak jawab? Okey, Alia. Okey, Alia. Jadi kita baca soalannya. Jadual 3 merupakan penyataan langkah kerja mengurus penjagaan kebersihan kuku. Kita highlight. Tulis betul. Kali ini soalannya minta supaya kita tulis ejaan BETUL. Betul pada penyataan yang benar. Okey. Dan penjagaan kuku kita tuliskan salah. SALAH. Okey, pada penyataan yang tidak berkaitan. Baik, apa soalannya? Okey. Jadi bagaimana jawapannya, Alia? Bacakan langkah kerja dan juga jawapan. Menyapukan lotion yang mengandungi alkohol sekiranya kulit terlalu kering. Ya, jawapan betul ke salah? Ya, mengapa salah, Alia? Tangan yang kering letak alkohol, dia lagi merosakkan kulit. Ya, unsur lotion yang mengandungi alkohol kurang sesuai untuk warga emas yang mengalami proses penuaan. Okey, seterusnya. Merendamkan kuku ke dalam air suam selama 10 minit. Jawapannya betul. Ya, betul. Tadi kita telah melakukan langkah kerja tadi sebentar tadi. Kuku direndam dalam air suam. Betul. Seterusnya. Memotong kuku secara lurus. Jawapannya betul. Ya, betul juga secara lurus. Soalan seterusnya. Mengeringkan tangan atau kaki termasuk di celah-celahnya. Jawapannya betul. Ya, betul. Mengapa penting mengeringkan tangan dan kaki ini selepas kita rendam tadi? Alia. Senang untuk memotong. Senang untuk memotong. Dan selain daripada itu untuk mengelakkan daripada penyebaran bakteria. Jadi kita perlu keringkan dahulu. Okey, seterusnya. Menggunting kuku secara bulatan. Jawapannya salah. Ya, sudah tentu salah. Kerana ada gambar tadi kan, bagaimana cara untuk memotong kuku. Okey, bagus Alia. 5 markah di situ. Tahniah. Okey, nampaknya kita telah berjaya untuk mengaplikasikan langkah kerja yang betul. Okey, sekarang kita telah habis perbincangan mengenai dandanan iaitu memotong kuku. Kita teruskan pula pada langkah kerja yang seterusnya. Okey, nampaknya sekarang kita masuk pada bahagian langkah kerja mengurus
eliminasi yang mana Baik, sangat cikgu. penting. Sebenarnya kita akan berehat sebentar, Ya. cikgu, dan saya pasti cikgu ada lagi nak kongsi selepas ini kan. Dan saya begitu menarik saya tengok ketika cikgu Wardah tadi mengatakan murid-murid melakukan simulasi memakai lotion antara tangan satu Ya, sama lain, betul. cikgu. Bayangkan kalau kita lakukan untuk ibu bapa kita atau kita melakukan untuk warga emas lain, menggembirakan mereka, saya pasti itu adalah jasa yang begitu besar. Sekarang kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang dalam slot Sukses SPM 2022, kita belajar mata pelajaran Gerontologi Asas dan Geriatrik. Topik kita hari ini ialah keperluan asas fizikal warga emas. Bersama saya ialah Cikgu Wardah. Dan cikgu, dalam segmen ini kita akan memberikan fokus kepada satu lagi langkah kerja, iaitu eliminasi, ya cikgu. Ya, betul Hanif. Okey, dan sidang penonton serta murid-murid sekalian, ya. Okey, jadi kita seterusnya menyambung, ya, ulang kaji kita, dan kita akan fokuskan dengan langkah kerja lebih menarik, seperti yang dijanjikan tadi, ya. Okey, kali ini kita ingin mengetahui pula, ya, bagaimana untuk kita membantu warga emas dari segi pengurusan eliminasi. Ya, okey, sebelum itu, apakah agaknya maksud eliminasi? Eliminasi. Kita tanyakan murid lah mungkin, kita. ya. Alia, okey, boleh berikan apa maksud eliminasi? Pembuangan air kecil dan tinja. Ya, betul, tepat sekali, ya, untuk definisi eliminasi. Ini ialah istilah saintifik yang kita gunakan, ya, dalam gerontologi. Jadi sebenarnya eliminasi, bahasa yang mudahnya, ya, sidang penonton dan juga Hanif, ialah pembuangan air kecil dan tinja ataupun pembuangan air besar. Jadi untuk menguruskan eliminasi warga emas, okey, seperti mana kita tahu keadaan warga emas ini ada pelbagai, ya. Ada yang sihat, ada yang kuat berdaya, ada yang terlantar, ada yang lumpuh, ya. Ada yang memang tak mampu untuk bergerak. Jadi itulah peranan kita sebagai penjaga. Untuk pengurusan eliminasi juga sangat penting, ya, kerana ianya melibatkan aspek kebersihan, dan sebagaimana dalam Islam juga menitik beratkan tentang kebersihan sebahagian daripada iman untuk amalan solat, ya. Jadi ini ialah langkah mengurus eliminasi. Kita paparkan terlebih dahulu bagaimana untuk mengurus penjagaan kebersihan pembuangan air kecil dan besar untuk warga emas yang kurang berupaya. Ya, contohnya warga emas yang terlantar, ya, yang memang boleh bergerak sedikit, ya, dalam pergerakan yang terhad, namun perlu dibantu oleh penjaga dengan maksimum, ya. Okey, jadi bagaimana langkah kerjanya seperti yang saya terangkan sebentar tadi, bermula dengan langkah kerja sebelum, ya, kita beritahu dulu, ya, warga emas tentang apa yang akan kita lakukan, dan kemudian memastikan aspek kebersihan dengan memakai sarung tangan ataupun cuci tangan dengan bersih, ya. Seterusnya kita bantu warga emas untuk meletakkan dalam posisi terlentang, ya, meletakkan warga emas dalam posisi terlentang. Kemudian untuk pengurusan eliminasi, contohnya membersihkan, ya, bahagian genitalia ataupun perineum, ya, dalam bahasa mudahnya kemaluan. Jadi kita perlu alihkan warga emas dalam posisi mengiring. Jadi penjaga perlu tahu bagaimana untuk mengalihkan warga emas ke posisi mengiring. Kemudian kita meletakkan dahulu pelapik pakai buang di bahagian bawah punggung ataupun di atas katil, ya, untuk mengelakkan daripada kotoran, dan kemudian kita mencurahkan air suam ke dalam bedpan. Agaknya mengapa rasional dituangkan air suam ke dalam bedpan? Apa agaknya rasionalnya, Hanif? Sebelum kita melaksanakan proses mengurus eliminasi. Ya, mengapa, ya? Kenapa? Kerana Cikgu, saya pun tertanya-tanya. Ya, betul. Kerana apabila kita melakukan proses ini dapat mengelakkan najis daripada melekat, dan keadaan bedpan kita telah ready, ya, bersedia untuk digunakan, ya. Okey, seterusnya kita pergi pada langkah kerja semasa. Okey, ini akan kita lakukan, ya, untuk warga emas yang kurang berdaya, yang kurang berupaya. Jadi kita akan masukkan sejenis alat yang saya perkenalkan semasa awal slot tadi, iaitu bedpan. Ya, bedpan diletakkan di bawah punggung. Jadi dalam posisi mengiringkan warga emas yang kurang berdaya tadi, kita letakkan bedpan di bawah punggung warga emas.
dengan cara mengiringkan warga emas tersebut. Itu sebabnya apabila murid melakukan amali, mereka melakukannya dengan real, dengan sebenar. Membantu meletakkan warga emas dalam posisi terlentang di mana bedpan di bawah punggung. Kemudian memastikan bedpan berada dalam keadaan selamat selesa di bawah punggung. Dan untuk posisi eliminasi, untuk panduan semua, kita perlu naikkan penyanda ataupun kita boleh letakkan di bahagian belakang badan warga emas tersebut dengan bantal untuk meninggikan sedikit bahagian kepala dan badan warga emas ke posisi menyandar 45 darjah. Ini proses eliminasi boleh dilakukan menerusi posisi ini. Okey. Jadi barulah eliminasi dapat dijalankan. Okey, kemudian penjaga juga perlu memberi masa yang mencukupi. Tak perlulah dalam keadaan yang memaksa warga emas melakukan pembuangan air kencing atau air besar tersebut. Apabila telah selesai, peranan kita pula untuk menguruskan warga emas ke posisi mengiring, mengeluarkan bedpan dan membersihkan genitalia. Okey, membersihkan genitalia warga emas. Sekiranya ingin membersihkan genitalia lelaki secara pusingan dan untuk menguruskan aktiviti membersih genitalia perempuan dari atas ke bawah, cucian dubur dari bawah ke atas. Itu dia punya kaedah-kaedahnya. Okey, seterusnya kita pergi pula pada langkah kerja mengurus eliminasi bagi warga emas yang berdaya. Okey, seperti saya sebutkan tadi, kategori tahap kesihatan warga emas ada yang terlantar sepenuhnya, ada yang masih berdaya. Okey, jadi apabila warga emas yang masih berdaya, kita mohonlah kerjasama daripada warga emas tersebut. Apabila proses eliminasi ingin dilakukan, kita minta kerjasama supaya warga emas tersebut membengkokkan lutut. Sebab kita nak masukkan bedpan di bawah punggung, membengkokkan lutut, menekan kaki di atas permukaan tilam dan mengangkat punggung. Kemudian barulah boleh diletakkan bedpan di bawah punggung dari sisi, dan kemudian proses yang sama iaitu menaikkan penyandar katil ataupun kepala katil ke posisi 45 darjah untuk proses eliminasi. Dan kemudian warga emas diberi masa untuk proses untuk membuang air kecil atau air besar. Jadi untuk langkah kerja selepas, kita akan bantu dari segi cucian sebagaimana kaedah cucian genitalia yang telah diterangkan tadi. Okey, boleh murid-murid? Boleh faham tadi kan? Kita telah melaksanakan amali di mana semua murid saya telah merasa bagaimana keadaan bedpan diletak di bawah punggung, betul? Mereka perlu buat praktikal dulu. Okey, kita pergi pula pada soalan latihan. Soalan ini biasa dia tanya pada bahagian A, soalan bahagian A. Okey, siapa yang nak jawab ni? Mio. Okey, bersedia Mio? Diberikan rajah. Okey, rajah menunjukkan sebahagian simulasi langkah kerja mengurus eliminasi warga emas di atas katil. Okey, jika kita lihat grafik gambar ini. Okey, agak-agak ini posisi mengurus eliminasi warga emas yang mana satu? Yang kurang berdaya ke ataupun yang berupaya? Yang berupaya je. Apa buktinya daripada grafik tersebut kalau kita lihat gambar tersebut? Warga emas mampu mengangkat punggung dengan sendiri. Warga emas mampu mengangkat punggung, mampu membengkokkan lutut, menekan kaki seperti mana nota yang saya bacakan sebentar tadi, yang saya ajarkan sebentar tadi untuk membolehkan bedpan dimasukkan ke bawah punggung. Okey, soalannya. Kita lihat pada soalan. ABCDE adalah penyertaan langkah kerja mengurus eliminasi yang tidak mengikut urutan. Okey, inilah penyertaan langkah kerjanya. Okey, kemudian apa ayat arahan? Susun langkah keselamatan. Yang tidak mengikut urutan sebentar tadi dengan menulis A, B, C, D atau E. Okey, boleh bantu jawab? Mio, persilakan. Langkah pertama B, mencuci tangan bagi memulakan aktiviti. Okey, kita mula dengan langkah 1. Okey, seterusnya langkah mana yang kita akan cari? Langkah 5 je, Bu. Okey, dapat kenal pasti langkah 5, yang mana satu? Langkah 5E, membersihkan perineum dengan tata cara yang betul. Cluenya ialah membersihkan. Membersihkan. Maksudnya langkah kerja itu kita telah laksanakan selepas.
Okey, jadi Mio telah dapat mengenal pasti langkah 5. Okey, seterusnya kita lengkapkan langkah 2, 3 dan 4. Langkah 2. Langkah 2 D. Mengarahkan warga emas untuk membengkokkan lutut, menekan kaki di atas permukaan tilam dan mengangkat punggung. Ya, okey. Langkah 2. Seterusnya. Selepas... Langkah 3. A. Meletakkan bedpan di bawah punggung dari arah sisi warga emas. Ya, meletakkan bedpan dan yang terakhir. Langkah terakhir C. Menaikkan kepala katil untuk kedudukan eliminasi 45 darjah. Ya, betul sekali. Tepat sekali susunan langkah keselamatan tersebut. 5 markah Mio. Tahniah Mio. Walaupun agak complicated dia punya gambar dan juga situasi, namun dapat diselesaikan. Okey, seterusnya kita pergi gambar rajah yang seterusnya untuk soalan seterusnya. Okey, siapa yang nak jawab ni? Murid-murid? Siapa yang ingin cuba? Saya nak cuba, cikgu. Adam. Adam Kak Lia. Adam. Okey, Adam. Kita lihat soalannya. Rajah menunjukkan simulasi langkah kerja juga. Tapi hati-hati, kenal pasti gambar rajah. Kenal pasti grafik ini. Okey, kalau daripada gambar yang Adam lihat ini adalah keadaan warga emas yang bagaimana tahap kesihatannya? Yang tidak berdaya. Yang kurang berdaya. Kita lihat bedpan dimasukkan dari arah belakang dari sisi, tapi dalam keadaan posisi warga emas mengiring. Okey, bagus kerana dapat mengenal pasti tahap kesihatan warga emas. Apa soalannya? Okey, macam tadi juga kita kena susun dengan menuliskan ABCDE untuk susunan langkah keselamatan yang betul. Okey, Adam, diberi penyataan langkah keselamatan. Okey, bantu untuk selesaikan. Yang mana langkah 1? B. Mencuci tangan bagi memulakan aktiviti. Ya, seperti tadi saya sebut kita ambil langkah untuk menjaga kebersihan dahulu. Okey, kemudian langkah mana yang Adam nak jawab ni? Kita boleh kenal pasti tak langkah terakhir? Boleh. Langkah kedua iaitu E. Ya, ini dah ada clue dia, membersihkan perineum. Okey, seterusnya kita lengkapkan langkah 2, 3, 4. Langkah 2 ialah A. Dalam posisi mengiring, letakkan bedpan di bawah punggung warga emas. Yes, betul. Langkah ketiga? Langkah ketiga ialah D. Membantu warga emas untuk kembali ke posisi terlentang. Okey, dan kemudian barulah kita pergi ke posisi eliminasi, iaitu langkah keempat ialah C. Menaikkan kepala katil untuk kedudukan eliminasi 45 darjah. 45 darjah. Okey, bagus. Tahniah Adam. Tahniah Adam. Walaupun gambar tersebut agak mengelirukan, dapat dijawab. Tahniah. Okey, terima kasih. Murid-murid kat rumah pun boleh jawab tu bersama-sama boleh jawab kita. ni walaupun ilustrasi diberikan boleh membezakan mana satu langkah kerja yang betul. Okey, seterusnya. Ada soalan yang ke-8. Okey, berdasarkan siapa dulu yang nak jawab ni? Ada yang ingin cuba? Ya, Syahira. Okey, Syahira. Soalannya berdasarkan langkah kerja tersebut sebenarnya berdasarkan ilustrasi akan dipaparkan gambar nanti ada juga soalan kita berbentuk gambar saja Hanif jadi ilustrasi tersebut pilih dan susun susun langkah kerja sama juga kita tulis A, B, C, D, E dan F okey dalam ruang jawapan. Okey, kita lihat gambar-gambarnya. A ialah gambar 1 nampak di situ nampaknya ada aktiviti apa tu pelakon membersihkan bedpan kemudian F menyiram air suam. Okey, seterusnya B, C, D, E dan E. Okey, apa soalannya? Susun. Okey, bantu untuk susun langkah 1 sehingga langkah 6. Okey, kenal pasti dulu langkah 1, Syaira. Langkah 1 gambar yang mana? Pelapik pakai buang. Okey. Ya, lampin pakai kita letak pelapik pakai buang di bawah punggung. Okey. Kemudian ada langkah seterusnya? Langkah terakhir ke? Dapat kenal pasti tak langkah terakhir? Dapat cikgu. Yang mana? Cuci bedpan A. Ya, A sebab kita nampak di situ pelakon selepas Okey, kemudian F. Menuangkan air suam ke dalam bedpan. Okey, langkah kedua ialah F. Menuang air suam ke dalam bedpan. Langkah ketiga? C. Okey, C. Melipatkan bedpan. Ya, betul. Okey, kemudian? D. Membaringkan warga emas. Okey, D. Terlentangkan semula warga emas. Dan yang terakhir ialah?
B, menaikkan kepala katil. Okey, betul. Nampaknya murid-murid saya ini berjaya melaksanakan tugasan ini dengan baik. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Syaira, terima kasih semua kepada murid-murid tersayang kerana dapat melaksanakan tanggungjawab untuk jawab soalan ini walaupun secara maya. Okay? Tahniah kepada mereka semua. Baiklah cikgu, kita saya rasa sudah macam-macam langkah kerja yang kita belajar sama-sama hari ini. Boleh kita dapatkan rumusan atau kesimpulan cikgu mengenai topik kita iaitu keperluan asas fizikal warga emas. Ya, betul. Sebenarnya rumusan daripada apa yang kita pelajari pada hari ini iaitu keperluan asas fizikal warga emas ialah sebenarnya penerapan tentang ilmu dan kemahiran untuk menguruskan warga emas ini perlu kita pelajari. Bukan senang-senang untuk menjaga warga emas, tapi perlu kita belajar bagaimana untuk mengendalikan. Kerana untuk menjaga insan tersayang dalam kehidupan kita, kita perlu ada teknik. Kita perlu ada ilmu. Kita perlu ada amalan langkah keselamatan bagi menjamin kesihatan dan juga aktiviti yang sihat warga emas dapat dijalankan dalam kehidupan seharian. Dan sesungguhnya kemahiran yang murid-murid perolehi, murid-murid gerontologi perolehi ini adalah satu ilmu yang akan digunakan sepanjang hayat. Bukan untuk kegunaan mereka, namun untuk kegunaan insan-insan tersayang yang berada di luar sana dalam kehidupan mereka. Saya setuju cikgu. Dan mungkin ada antara murid-murid kita dalam talian ataupun yang di rumah mungkin nanti akan masuk bidang rehabilitasi juga macam saya. Betul. Dan cikgu, kalau saya boleh kongsi sedikit, saya perhatikan selalu kita mula dengan komunikasi di situ cikgu. Betul. Komunikasi sangat penting. Ya, saya setuju cikgu. Sebab sebelum kita menyentuh pesakit atau menyentuh mereka yang kita akan jaga tu, kita kena bagi tahu apa yang kita nak lakukan. Dan juga terutama sekali macam saya, kalau saya melawat warga emas di rumah, kita nak kena ada hubungan. Hubungan itu baru ada kepercayaan cikgu yang kita akan sentuh, kita akan bantu, bukannya kita redah je. So sopan santun, adab tu tetap diamalkan. Ya, betul. Baiklah cikgu, dengan itu kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini iaitu Cikgu Alwardah. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Sama-sama Hanif, sama-sama Didik TV. Dan juga kepada murid-murid kita dalam talian. Terima kasih kepada keempat-empat murid dalam talian kita. Kita ada Syahira, kita ada Adam, kita ada Mior dan juga Alia. Cuba lambai sikit. Lambai sikit kami di sini. Lambai kepada rakan-rakan anda yang lain di rumah itu. Dan juga tentunya kita ada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nazri. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nazri bersama kita hari ini. Dan kepada murid-murid di rumah, saya rasa anda teruskan pembelajaran tu. Macam-macam lagi nak belajar kan. Lakukan banyak latihan. Macam Cikgu Wardah kongsi tadi, banyak latihan kan. Kita semua ingin menjadi murid yang cemerlang. Dan nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di mana? Di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Terima kasih. Bye semua.